Muhammad, Allah satu. Muhammad, Allah satu, tak bercerai. Zat, sifat satu, tak bercerai. Zat, sifat satu, tak bercerai. Af'al, asma satu. Itu ulama dulu panggil kenal sifat, kenal zat, kenal Muhammad, kenal Allah. Kalau sebut zat telah bersifat, belum boleh. Zat sudah bersifat, belum boleh. Sempurnanya zat itu dah pun bersifat. Kesempurnaannya zat itu dah bersifat. Zat itu sebelum dia bernama, sebelum dia berasma, dia belum boleh dipanggil zat. Mesti ada sifatnya dulu, baru zat ini sempurna. Zat ini dia bersifat dulu, zahir dulu sifatnya, barulah dia sempurna asma'nya. Tidak akan zahir zat kalau sifatnya tidak zahir, tidak tajalli sifatnya. Zat ini kalau tidak tajalli sifatnya, tidak dizahirkannya sifatnya, asma'nya tak sempurna, belum boleh dipanggil, belum boleh disebut. Yang sebut dia zat tu, yang sebut dia zat tu af'al. Sebab sifat ni tak bersuara, sifat ni tak bergerak. Siapa yang bergerak ni? Af'al. Tak boleh dipanggil zat. Siapa yang nak panggil zat? Mesti af'al, kerana bersifat. Suka zahir dulu sifat daripada zat ini, baru ada af'alnya. Kalau sudah ada af'alnya, sempurnalah asmanya. Allahu Rabbi. Yang panggil Allah ni sifat, yang membunyikan Allah, alif lam lam ha ni af'al. Tuhan tak boleh disebut Tuhan kalau tak zahir sifatnya. Nak macam ini bercakap baru faham. Nak macam ini bukan makrifat. Kalau buka macam itu tak makrifat lah kajian kita ni. Allah itu tak boleh dipanggil Allah kalau sifatnya tidak tajalli, tidak zahir. Allah ini mesti zahirkan dulu sifatnya. Kalau tak ada orang panggil Allah itu Tuhan. Allah itu tak boleh dipanggil Allah. Botol ni kan mesti nampak dulu ni. Mesti nampak dulu ni plastik ni. Botol ni mesti dibungkus dulu, mesti wujud dulu. Plastik lah yang wujudkan botol. Kalau tak ada plastik mana boleh panggil botol? Apa namanya? Tak ada sifatnya. Orang cari-cari botol lah. Mana botol tu? Yang menzahirkan botol ni siapa? Yang menzahirkan botol ni siapa? Nih, yang menzahirkan botol ni siapa? Plastik tu lah sifat botol. Air tu wujudnya. Air itu wujudnya, wujud muhaddasnya. Pergi ke botol, bentuk botol. Pergi ke cawan, bentuk cawan. Pergi ke pinggan, bentuk pinggan. Pergi ke mangkuk, bentuk mangkuk. Pergi ke manusia, bentuk manusia. Pergi ke hewan, bentuk hewan. Pergi ke pokok, bentuk pokok. Pergi ke malaikat, bentuk malaikat. Pergi ke... Panjang sangat. Sampai di sini terbuka. Sampai sini boleh faham kemana perginya cerita ni, kemana perginya kajian ni. Zat tak akan pernah wujud, zat tak akan pernah ada kalau zat ini tidak mentajalikan, tidak menzahirkan sifatnya sendiri. Zat inilah yang menzahirkan sifatnya sendiri. Boleh ada af'alnya sendiri. Zat ini mentajalikan, menzahirkan sifatnya sendiri, sehingga ada af'alnya sendiri. Sempurnalah asma. Asmanya pun asma dia sendiri. Buka habis lah ya, boleh jelas lah ya. Boleh jelas buka habis ni. Tuhan menzahirkan sifatnya, boleh ada af'alnya, boleh dipanggil Tuhan. Adakah cakap macam ni boleh faham? Jadi masuk ke level syariat. Dia tak jadi makrifat. Kalau saya bunyi macam ini, dia bukan level makrifat.
Jadi guru yang paham makrifat, dia tak bercerita direct, sebab nanti syirik. Orang yang sudah makrifat tak tersyirik lagi, jauh daripada syirik. Tuhan mana boleh dipanggil Tuhan, Allah mana boleh dipanggil Allah, kalau di kedudukan makrifat. Yang boleh dipanggil Tuhan, yang boleh dipanggil Allah, kedudukan syariat, bab syariat. Allahu Rabbi wa Muhammadin Nabi wal Qur'ani imami wa qablatul qiblati wal mu'minin ihwani. Itu syariat. Kalau di makrifat, nak sebut Allah Tuhanku, nak sebut Allah Tuhanku, nak sebut Nabi Muhammad Nabiku, boleh sebut Allah Tuhan, boleh panggil Allah Tuhan. Allah itu kan dah bagi tahu yang sebelumnya. Alif lam lam ha itu bunyi, itu sebutan, itu huruf, itu jirim, itu jisim, itu pemanggil, itu nama, bukan Tuhan. Kalau di bab syariat, dia nak panggil Tuhan, dia bunyi Allah. Ini bab syariat. Kedudukan syariat, nak berjumpa dengan Tuhannya, orang syariat, orang yang berilmu syariat, berkedudukan syariat, paham syariat, nak jumpa Tuhannya, dia panggil-panggil Tuhannya, dia panggil namanya. Terus hari-hari dia panggil namanya, terus dia hari-hari dia panggil namanya. Sehari banyak kali panggil nama Tuhan. Boleh jumpa tak dengan Tuhannya? Kalau kedudukan makrifat, dia nak jumpa Tuhannya. Kedudukan makrifat, orang yang paham makrifat, orang yang belajar makrifat, sudah pun makrifat, dia tak panggil nama Tuhannya. Sebab nama tu tak boleh berjumpa. Kita tak pernah berjumpa dengan nama. Bila kita jumpa dengan botol? Bila kita jumpa dengan botol? Pernah jumpa dengan botol tak? Kita pernah tak tengok botol? Pernah tak? Kita pernah jumpa dengan botol tak? Ha? Mana pernah kita jumpa botol? Yang aku pegang ni plastik. Kenyataan ni plastik. Yang dirasa ni plastik. Plastik. Botol kita tak pernah jumpa. Itulah kalau kedudukan syariat, kalau bab syariat, paham syariat, sampai jatuh langit pun dia tak akan pernah berjumpa dengan apa yang dia panggil tu. Tak akan berjumpa dengan nama tak boleh jumpa. Kena panggil yang empunya nama. Kena cari empunya nama. Carilah yang empunya nama tu. Hadi itu nama saya. Kau ambil pun nama tu, kau tak akan jumpa dengan aku. Hadi itu bukan aku. Itu pemanggil aku. Macam orang bertelefon, bercakap-cakap kan? Tapi jumpa tak dengan orang yang kita bercakap tu? Kita cakap dengan telefon, kita cakap dekat telefon tu, orangnya jumpa tak? Itulah syariat. Itulah paham syariat. Itulah ilmu syariat. Dia minum obat, dia tak cari yang buat ubat tu. Minum aja ubat tu, dia tak faham macam mana minum ubat, apa pantang larang ubat, pukul berapa nak minum ubat, time mana kita nak minum ubat ni, pantang larang ubat ni apa, macam mana nak sihat. Hari-hari panggil nama Tuhan, hari-hari sebut nama Tuhan, hari-hari nak Tuhan, hari-hari nak dekat Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Sebut Tuhan, bunyi Tuhan, panggil Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan kan nama. T-U-S-A-N. Itu jirim, jisim, huruf yang dirangkai. Huruf kan susah nak bunyi, tak bermakna. Huruf itu tak ada maknanya. Dia tak boleh berdiri sendiri. Huruf itu zat, kata itu sifat. Suka ada alif, suka ada lam awal, suka ada lam akhir, suka ada ha. Barulah dia beraf'al, sempurnalah dipanggil Allah. Tapi saya tak keji orang yang berilmu syariat. Saya tak condemn lah dia orang. Saya tak salahkan orang yang berilmu syariat. Mana boleh. Kita mana boleh keji orang.
orang ilmu fiqh, orang ilmu tasawuf, orang yang berilmu sifat 20. Tak boleh. Itu sahabat kita, itu kawan kita, saudara kita. Itu dia nak ilmu yang macam itu yang dia faham. Dia takut belajar hakikat ni. Kenapa? Takut sesat. Sebab apa? Orang yang makan nasi, orang yang sentiasa makan nasi, kan? Tengok orang makan ketan, makan pulut, dia kata pulut tu sesat. Yang dia tahu nasi. Pulut, ketan dia tak faham, tak pernah jumpa. Tengok pun tak nak. Tengok pun tak nak. Orang yang ada nasi, sentiasa makan nasi, ada orang makan pulut, dia kata apa? Itu sesatlah pulut tu. Jangan makan pulut tu. Nanti kau rosak, nanti kau gila. Pulut, ketan, pulut. Yang dia tahu kan nasi. Yang dia biasa makan, nasi. Yang dia rasa, nasi. Orang makan pulut, dia kata sesat. Jangan kau makan pulut, nanti matilah. Kau tak nak cuba ke pulut ni? Tak nak. Orang kata pulut tu tak boleh makan. Orang katalah. Kau dah tahu ke pulut? Tak tahu. Nak tahu ke? Tak. Orang kata pulut tu sesat. Mati-mati dia tak nak. Sebab apa? Orang kata. Kata orang pulut tu tak betul lah. Tak ada sanadnya pulut tu. Yang boleh makan ni nasi saja. Kalau kau nampak orang makan pulut, jangan dekat-dekat. Itu sesat. Boleh bikin orang gila pulut tu. Yang orang makan pulut pula, yang orang dah makan pulut, dah makan nasi, dah makan gandum, dah makan roti, dia jumpa orang makan nasi, itu kawan saya. Sama-sama pemakanan. Nak kenyang, makan pulut pun kenyang, makan nasi pun kenyang, makan roti pun kenyang, makan gandum pun kenyang. Ini orang dah makan semuanya. Dah tahu rasanya. Nasi rasa macam ini, gandum rasa macam ni, roti macam ni, pulut macam ni. Dia boleh terima nasi itu. Tapi orang yang tak faham pulut, tak pernah jumpa pulut, tak pernah tengok pulut, mati-mati dia tak percaya pulut tu boleh dimakan. Orang syariat, belajar syariat, yang tahu syariat, faham syariat, sampai masuk dalam kubur, tak percaya dia ilmu makrifat ni. Tak percaya dia. Sebab apa? Anti. Manusia kalau sudah anti, dengar saja, dah tak nak dah. Dia tengok ada kapal terbang jatuh, kan? Ada accident, flight, kan? Dia kata apa? Saya tak naklah naik kapal terbang, nanti jatuh. Dia tengok berita, tengok news dekat televisyen, kan? Sana ada flight lah. Kenapa? Jatuh. Aku tak naklah naik kapal terbang. Kenapa? Nanti jatuh. Ada seorang yang belajar makrifat gila. Ada orang yang belajar makrifat gila. Dia kata apa? Ilmu makrifat tu semuanya gila. Jangan belajar makrifat, nanti gila. Kalau ada kapal terbang jatuh, jangan naik kapal terbang, nanti jatuh. Kau dah pernah tak naik kapal terbang? Tak pernah. Pernah tengok kapal terbang tak? Tak pernah. Pernah rasa tak naik kapal terbang? Tak pernah. Tapi saya tak nak. Saya tak nak. Cuba nak ke? Tak. Nanti jatuh. Yang dia tahu cili itu color dia merah. Dia tahu cabai cili color dia merah. Orang bawa cabai yang hijau, dia kata bukan cili. Itu bukan cili itu cili sesat. Mana yang betul? Cili itu mesti warnanya merah. Yang dia tahu cili hanya merah saja. Lain daripada merah bukan cili. Kalau kau nak tahu cili, kena yang warna merah. Mana cili yang betul? Yang aku punya ni lah baru betul. Yang orang pegang tu bukan cili. Yang aku pegang ni baru cili. Yang saya belajar ni, inilah yang betul. Yang lain tak betul. Beginilah yang kita nampak. Kesehari-harian kita salah menyalahkan, keji mengkeji. Satu kumpulan mengkeji satu kumpulan. Satu majlis mengkeji satu majlis. Satu kelompok belajar mengkeji satu kelompok belajar. Yang murid dia pergi ke tempat kelompok tu, dia marah. Kau kenapa pergi ke sana? Itu tak betul tu. Sini ajalah. Murid dia pergi tempat orang, habis dengan guru-guru tu sekali dia marah, dia keji semua sekali.